Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Bahagia sahabat fadilah, tuan imam, tuan-tuan pegawai masjid, ahli jawatan Kuasa Qaryah, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan, keizinan pada malam ni Allah Ta'ala pertemukan lagi dalam kuliah bulanan kita. Alhamdulillah, seperti biasa kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana Allah Ta'ala masih memberikan beberapa nikmat yang besar kepada kita. Nikmatul Islam wa nikmatul iman, nikmatul sihah wa nikmatul farah. Iaitu Allah masih memberikan nikmat sehat, nikmat kelapangan dalam hidup. Ramai orang yang sehat tapi tak lapang, ramai yang lapang tapi tak sehat. Kita Allah Ta'ala bagi lapang, Allah Ta'ala bagi sihat. Ini antara nikmat yang perlu kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nikmat ada kalanya menjadi rahmat. Tetapi nikmat juga ada kalanya menjadi istidraj. Ada orang yang Allah Ta'ala bagi nikmat dalam hidup dengan harta benda, dengan kekayaan, dengan kebolehan pelbagai. Tetapi digunakan nikmat itu ke arah maksiat kepada Allah. Digunakan wang ringgit harta bendanya untuk melakukan maksiat. Dan juga dengan pangkat darjat yang dimiliki juga digunakan untuk maksiat. Maka itu nama dia istidraj. Tetapi orang yang diberikan nikmat, digunakan nikmat itu untuk mentaqarrubkan diri kepada Allah, yakni menghampirkan diri pada Allah, itu nama dia rahmat. Apa makna rahmat? Rahmat itu kasih sayang Allah. Nikmat Allah Ta'ala boleh bagi kepada semua orang. Beriman ataupun tidak, baik ataupun tidak, melakukan amal soleh ataupun tidak. Semua Allah Ta'ala boleh bagi nikmat. Tetapi rahmat Allah Ta'ala pilih. Allah Ta'ala pilih. Hanya orang-orang yang tertentu saja yang Allah Ta'ala berikan rahmat. Contoh macam main masjid lah. Tak semua orang Allah Ta'ala bagi rahmat kasih sayang untuk main masjid. Walaupun kadang rumah dekat dengan masjid tapi tak sampai masjid. Sebab apa tak sampai? Sebab tidak mendapat kasih sayang Allah. Kita yang jauh boleh sampai masjid sebab Allah Ta'ala kasih, Allah Ta'ala sayang pada kita. Manusia yang Allah Ta'ala berikan rahmat pada dia, manusia ni beruntung. Lebih-lebih lagi tuan-tuan yang hadir dalam majlis ilmu, satu majlis yang bukan sekadar mendapat rahmat dan kasih sayang Allah, tetapi majlis ilmu juga mendapat keampunan Allah. Apabila manusia mendapat keampunan Allah, apabila manusia mendapat rahmat dan kasih sayang Allah, cukuplah syaratnya untuk masuk syurga Allah. Sebab Nabi pun bila ditanya tentang golongan mana yang akan boleh masuk syurga, Nabi kata dengan dua syarat. Yang pertama, orang yang diampunkan Allah. Yang kedua, orang yang diberikan rahmat kasih sayang Allah. Wala anta ya Rasulullah wala ana. Nabi kata aku pun macam tu. Aku masuk syurga pun kerana Allah ampun aku. Aku masuk syurga juga kerana rahmat dan kasih sayang Allah. Jadi bila kita hadir dalam majlis ilmu ni tuan-tuan, kita dapat dua dalam satu. 2 in 1. Jadi janganlah kita jemu untuk hadir majlis-majlis ilmu. Walau di mana kita ada, walau di mana kita berada, kesempatan itu kita isi, tuan-tuan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Satu hadis Nabi SAW, Nabi sebutkan kepada kita, arba'u da'awatin la turad. Ada 4 jenis dakwah ataupun doa yang tidak akan tertolak. Ada 4 jenis doa yang tidak tertolak. Yang pertama, da'watul hajj hatta yarji'. Iaitu doa bagi orang yang pergi mengerjakan haji
hingga ia kembali. Ini setahun sekali lah. Orang yang pergi buat haji, di sana dia doakan kita sampai dia kembali. Hatta yarji. Yang kedua, doa da'watul ghazi hatta yasdur, iaitu golongan orang yang berperang di jalan Allah dan mereka juga mendoakan kita. Yang ketiganya, da'watul marid hatta yabra, iaitu doa orang yang sakit sehingga ia sembuh. Kita kalau pergi tengok orang sakit, kita selalu doa kat dia. Aku doa semoga Allah Ta'ala sembuh. Allahumma yashfi. Allah yang yashfika. Engkau Allah Ta'ala sembuhkan. Kan? Wasyafi. Allah Ta'ala yang akan menyembuhkan. Allah Ta'ala menyembuhkan engkau. Tapi dalam bab doa, orang yang sakit itu doanya lebih mustajab daripada kita yang tak sakit. Sebab tu kita pergi tengok orang sakit, memanglah kita doa kat dia. Allahumma rabban nas muhibal ba' isfi anta syafi la shifa ila shifa'u. Ila akhir doa tu kita doa kat dia. Tapi lepas kita doa kat dia, jangan lupa minta dia doa kat kita balik. Sebab orang yang sakit diuji oleh Allah ni, orang yang sedang dikikis-kikis akan dosa-dosa yang ada dalam diri dia. Orang yang dosanya sikit, Allah Ta'ala lebih makbulkan doa dia. Jadi orang yang diuji dengan sakit, kita pergi jumpa dia, tengok keadaan sakit lah. Kalau dia pun duk nganga, duk jolok waya kata, tak payahlah. Duk minta doa kat dia, pakai pi gitu ya. Kan keadaan sakit biasa, demam dan sebagainya, boleh bercakap, semang. Nak balik, kita kata, doa kat aku, Ustaz. Sebab aku baca Nabi kata, da'watul marid hatta yabra'. Orang yang sakit, dia boleh doakan kepada orang lain, doa dia mustajab. Dan yang keempatnya, da'watul akhi li akhihi bi zahril ghaib. Doa orang saudara kepada saudaranya tanpa diketahui oleh saudaranya. Kita nak doa kat kawan kita, kita rajin main masjid, dia tak rajin main masjid. Kita boleh doa dalam masa dia pun tak tahu. Ya Allah, berikan hidayah pada dia, ya Allah. Takat aku saja nak masuk syurga, aku nak masuk dengan dia sekali. Da'watul akhi li akhi. Bi zahril ghaib, dalam keadaan dia tak tahu, kita doa kat dia. Ini mustajab. Wa asra'u haula'i da'awat ijabatan da'watul akhi li akhihi bi zahril ghaib. Dan di antara 4 jenis doa yang mustajab ni, yang paling mustajab bukan orang pergi buat haji, bukan doa orang yang berperang di jalan Allah, bukan doa orang yang sakit. Yang paling mustajab antara mustajab ialah doa kepada saudara kita di waktu mana dia tak tahu, kita doakan dia. Ini antara asra'ud da'awat. Haula'i da'awat. Asra'ud da'awat. Haula'i da'awat. Doa yang paling mustajab. Maknanya dalam keadaan kita, dia tak tahu kita doa kat dia ni. Tengok-tengok dia main masjid. Alhamdulillah. Ataupun sebaliknya. Doa-doa yang lain yang kita nak doakan kebaikan kepada orang lain, kita tak perlu habaq kat dia, kita doa untuk dia. Maka doa itu adalah doa yang mustajab. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Okey, itu sebagai satu muqaddimah hadis. Dah masuk dalam kitab kita. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain, iaitu kita masih lagi dalam bab yang berkaitan dengan bab munakahat, bab nikah dan kahwin. Iaitu di sini kita sebutkan wali, yang disebutkan wali itu mujbir. Mujbir itu perkataannya ijbar, maknanya memaksa, iaitu bapa, datuk dan ke atas. Kita dah sebut dah hari itu beberapa perkara yang ada kaitan dengan wali mujbir, yang harus mengahwinkan mauliyahnya yang masih gadis dengan tiada izinnya, sama ada yang sudah besar atau yang masih kecil, yang berakal atau yang gila, dengan 7 syarat. Maknanya dalam bab wali ni, bila kita sebut wali itu ada mujbir, ada ghairu mujbir. Wali ada yang ijbar, ada yang bukan ijbar. Mujbir ni makna wali yang boleh mengahwinkan anak gadisnya walaupun tanpa izinnya. Sama ada dia masih kecil, sama ada yang berakal ataupun tidak, dan seumpamanya. Itu wali mujbir. Dia ada hak, berhak untuk mengahwinkan. Siapa dia?
antara disebutkan dengan 7 syarat. 7 syarat. Antara bapa atau datuk dengan anak cucu itu tiada bermusuhan yang akan terang-terangan. Kalau dia nak paksa anak gadis dia kahwin, cucunya kahwin, dia boleh paksa. Yang pertama sekali, dia tidak ada permusuhan yang terang-terang antara pak dengan anak tu, dengan tok wan dengan cucu. Kalau sekiranya ada permusuhan, maka tidak cukup syarat. Syarat ni, adakah dia rukun daripada nikah? Dia bukan rukun, dia syarat. Macam kita semayang lah. Rukun semayang ada 13 perkara, campur tomak nina semua jadi apa? 17 perkara. Itu rukun semayang. Okey, rukun semayang kita tahu. Rukun semayang dia semua cantik. Tapi tiba-tiba syaratnya tak cukup. Kan, semayang bacanya elok, rukunnya elok, tomak ninahnya cantik. Semuanya elok, bacaan pun cantik. Tiba-tiba ayat semayang pun tak ada. Kan? Syarat untuk sahnya semayang itu dia mesti ada ayat semayang. Maksudnya suci daripada hadas kecil dan hadas besar, suci daripada tempat dan juga pakaian tubuh badan. Jadi dia semayang elok dah tapi tak cukup syarat dia. Jadi syarat itu yang kita sebut. Kalau dia nak jadi wali yang mujbir, dia boleh jadi wali yang memaksa anak gadisnya itu kahwin dalam keadaan begitu. Tapi kalau tak cukup syarat, dia tidak akan menyebabkan nikah itu boleh dikategorikan nikah yang cukup akan syaratnya. Maka kalau berlaku juga, boleh dipasahkan, boleh difarakkan. Fasah ni maknanya dibubarkan perkahwinan tersebut, dipisahkan antara pasangan itu. Boleh. Sebab apa? Tidak cukup syarat. Antara anak atau cucu dengan bakal suaminya tidak ada bermusuhan. Tidak bermusuhan tadi, kalau duk berkelahi, ada anak cucu dengan bakal suami tidak bermusuhan. Itu juga antara sebab yang kita boleh sebutkan bahawa dari segi syaratnya. Okey, seterusnya sekufu. Okey, sekufu. Sekufu itu setaraf antara anak atau cucu dengan bakal suami. Tengok di sini ada kitab tulis tak, sekufu yang disebutkan sebagai kafa'ah. Kafa'ah itu maknanya sekufu. Kufu itu apa dia? Di situ kufu maknanya dia bukanlah syarat bagi sahnya nikah. Ia merupakan hak bagi perempuan dan wali. Dan kitab ni tak ada, saya rujuk satu kitab yang lain, Mata'ul Badrain. Dia kata apa? Merupakan hak bagi perempuan dan wali. Harus bagi kedua-duanya menggugurkan syarat ini, iaitu meredai yang tidak kufu. Kufu ni dia bukan syarat. Dia bukan rukun, tapi dia syarat. Kalau dua-dua reda, tak sekufu pun boleh. Kafa'ah. Tapi kalau salah seorang tak reda, dia boleh bawa kes ni ke mahkamah. Sebab perkahwinan itu berlaku tanpa ada kafa'ah, iaitu yang tidak sekufu. Jadi jika seorang perempuan dikahwinkan dengan yang tidak kufu dengan keredaannya yang diangkat oleh wali munfarid itu yang tunggal atau wali akrabnya itu, atau setengah daripada wali yang setara dan diredai oleh yang lain, sah nikahnya, tapi tidak sah jika dikahwinkan oleh hakim. Okey, yang sekufu ni, kalau kahwin itu yang tak sekufu, maka hakim tak boleh menikahkan. Yang boleh hanya wali mujbir saja. Wali mujbir saja. Apa perkara-perkara yang melibatkan sekufu? Kafa'ah. Kafa'ah. 5 perkara kufu yang disebut dalam Islam, iaitu sejahteranya daripada sebarang aib nikah, jadi gila, berpenyakit kusta dan sopak. Kalau nak kahwinkan anak gadisnya itu, maka dengan syarat janganlah dikahwinkan dengan pasangan yang gila ataupun yang ada penyakit kusta dan sopak. Okey. Jadi seorang yang punya aib tersebut pada dirinya atau pada ibu bapanya tidaklah dianggap kufu bagi perempuan yang sejahtera pada penyakit tersebut. Orang dulu-dulu ni, dia nak nikahkan anak dia bukan tengok banyak benda. Yang pertama, dia akan tanya,
ada tak mereka ni keturunan gila? Orang tua dulu, dia tak tanya hak lain. Yang kedua ni, boleh lagi baca Quran. Biasa hak tu ya. Dia orang dulu tak tanya harta hang banyak mana, dalam negeri, luar negeri banyak mana, hang pakai kereta apa. Hang keturunan apa, dia tak tanya. Dia tanya yang pertama sekali, kan? Ada tak keturunan mereka penyakit gila? Ada tak yang keduanya, mereka itu boleh baca Quran ke tak? Itu soalan dia. Tapi kalau anaknya reda dan walinya meredai, maka tak jadi masalah. Tak jadi masalah. Kan? Sejahtera daripada penyakit itu. Yang keduanya merdeka, biasa seorang lelaki yang menjadi hamba atau keturunan yang terlebih hampir pada keturunan perempuan itu pernah menjadi hamba. Nasab. Kufur dari segi nasab ini walaupun ajam seperti bangsa Parsi terlebih afdal daripada bangsa Qibti, bangsa Bani Israel terlebih afdal daripada bangsa Qibti. Orang ajam yang bukan Arab tidak kufur dengan perempuan Arab. Bukan Quraisy tidak kufur dengan perempuan Quraisy. Maksudnya di sini, kalau orang Melayu nak menikah dengan Arab, dia tidak sekupu. Tak sekupu. Bangsa Melayu dengan bangsa Arab, ajam ni bukan Arab lah. Dia tidak sekupu pada asalnya. Kalau paksa kahwin, yang tak sekupu yang macam ni, boleh untuk dipisahkan. Tapi kalau dua-dua suka, hang suka aku suka hang, itu tak ada masalah. Dia sebab ada hukum dia situ. Kan? Nak kahwin dengan Arab. Okey. Yang keempatnya syarat kufur itu orang yang baik daripada sifat yang fasik pada dirinya atau bapaknya, sifat yang fasik. Fasik ni orang yang selalu buat maksiat. Melakukan dosa-dosa yang besar. Ataupun istimrar ala saghair. Dengan benda-benda dosa kecil dia berterusan buat. Dosa besar ni macam tak semayang, nak kahwin anak dia, tengok geng ni tak semayang. Dengan puasa pun tak. Dengan keadaan hidup yang bukan mutadayyinin. Orang yang tidak mengamalkan agama dengan sebaik yang mungkin. Dengan cara penampilannya, dengan cara pakaiannya, anaknya orang yang baik, tengok-tengok hak nak dapat tu yang tak baik. Ya? Jadi pada waktu tu, dia tak termasuk dalam kufur. At-tayyibuna lit-tayyibat, al-khabisuna lil-khabisat. Sebenarnya dalam hidup ni, untuk mencari pasangan dan sebagainya, hidup ni kena tengok. Asalnya kita kena tengok, orang yang baik itu untuk orang baik. Orang tak baik, cari hak tak baik. Lebih kurang macam tu dia punya maksud. Tapi kalau setuju dua-dua, kembali kita tak apa. Kan? Anak dia tu bagus dengan pakai tudung, elok tutup aurat, elok apa semua. Tiba-tiba pak dia nak suruh kahwin dengan hak tak baik, lelaki yang tak baik, yang hisap dadah, yang terlibat dengan masalah moral, yang ping lah, yang pang, yang pung, apa macam-macam jenis. Kan? Tak elok. Pada asalnya tak boleh lah. Tapi kalau reda, habis ya. Bila telah diredai, itu lain. Itu dah terkeluar daripada hukum yang ada. Tapi kalau dia paksa juga kahwin, mujbir dia paksa juga, anak itu boleh tuntut di mahkamah. Saya tak setuju nak dapat suami yang macam ni dan sebagainya. Okey. Seterusnya, mempunyai pekerjaan. Seorang yang punya pekerjaan rendah. Ini contoh dalam kitab Matlul Badrain. Dia kata apa? Seperti tukang sapu, gembala binatang, tukang bekam, pengawal, tukang samak, penjaga bilik air, sama ada pada dirinya atau bapaknya, tidaklah kufur bagi anak perempuan yang mempunyai pekerjaan yang tinggi seperti tukang jahit dan sebagainya. Tukang jahit juga tidak kufur bagi anak perempuan seorang peniaga, pedagang dan penjual kain. Keduanya pula tidak kufur bagi anak perempuan orang alim dan anak qadi kerana uruf mendaki demikian. Maka dudukan kufur dari segi pekerjaan adalah mengikut uruf. Rupanya pekerjaan juga dia kufur. Sebab tu bukan saja kita kata hang kahwin pilah kan siapa pun. Ya, dia bukan dari segi aspek. Yang pertama pendidikan, yang kedua pekerjaan. Ya. Bukanlah kita nak mengkastakan antara pengajian, pendidikan, harta benda. Tapi di situ dia ada kafaah. Anak dia cukup pandai dalam bab ilmu, agama, ilmu dan sebagainya, tapi dapat menantu yang tak reti. Ini timbul masalah dalam hidup. Dia macam kalau seekor burung tu, kalau dia punya sayap dia elok dua-dua, terbang pun cantik. Tapi kalau satu sayap tu bengkok, satu sayap tu patah, satu sayap tu tak sempurna, dia nak terbang pun jadi masalah. Sebab tu dia punya kafaah. Saya dulu kalau mengaji sekolah mata amuk, ustaz-ustazah kata apa? Masa duduk mengaji ni, tak amuk dulu lah. Calik siap-siap. Kita tak tahu calik pun. Tahu calik? Ya.
Sebab kita mengaji sama, satu aliran, satu sekolah, satu perjuangan, satu pendidikan. Ya. Dia kata calik siap. Kita tak faham bahasa calik tu. Ya. Orang tua-tua kata buh kapok. Buh kapok. Bukanlah tingkatan satu, tingkatan 6 lah. Tingkatan satu buh kapok lah, kacau lah. Dan 6 nak keluar sekolah dah. Sebelum nak keluar, calik siap-siap. Dan ramai sebenarnya kawan-kawan saya yang calik. Masuk saya lah. Rupanya dia ada dari segi ya, pengajian tu sendiri kafaah ni. Pengajian. Bukan tak boleh dengan orang lain. Bukan tak boleh. Kita mengaji tiba-tiba dapat orang lain. Boleh hidup sebenarnya. Tapi dia punya punca kehidupan, pergaulan, punca asal-usul yang kita pun tak tahu daripada mana. Okay. Jadi di situ disebutkan sebagai kafah. Sama ada pendidikan kita, ilmu kita, ataupun dari segi harta benda yang kita miliki. Jurang perbezaan yang besar pun jadi masalah juga. Ya, jadi masalah. Maka di situ adanya kufu. Tetapi kalau setuju dua-dua, tak ada masalah. Itulah kalau redha meredai dia, habis dah, tak kira lah dengan siapa pun. Kan? Aku semakin naik semekat, makan semekut, tidur semejit. Tapi nak kahwin dengan orang yang hartawan, jutawan, milioner, harta benda yang banyak. Setuju? Jalan. Tapi bila dah kahwin, jangan diungkit pula. Aku ambil hang dulu, hang tahu. Hang tu jenis mana? Sedap diri sikit. Makan semekut, naik semekat. Kan? Tidur semejit. Hang kena ingat. Jangan dah. Bila dah berlaku perkahwinan, tidak boleh lagi diungkit sebab dah ada asalnya redha meredai. Tapi kalau daripada awal, tak setuju, farak ataupun pisahkan. Jadi tidak kufu walaupun baik, tidak membetuli setengah pada perkara kufu itu dengan setengahnya. Dengan ini tidak kufu seorang lelaki aib yang berbangsa baik dengan perempuan yang tidak aib tapi kurang dari segi bangsanya. Tidak kufu. Tidak kufu seorang yang bukan Arab yang baik dengan perempuan Arab yang fasiqah. Tak kufu. Tidak kufu antara hamba lelaki yang afif dengan perempuan yang mereka yang fasiqah. Maksudnya, dia nak abang sini, kalau orang baik tu, kufu dia orang baik. Sebab tu yang duk jadi celaru banyak masalah ni. Kalau orang dia baik, anak dia orang baik, tiba-tiba dapat yang tak baik, dia jadi celaru, ayak mata dan sebagainya. Ya. Ada kes-kes yang wali sanggup bawa anak dara dia ni menikah dengan lelaki lain. Yang lelaki pun tak tahu macam mana keadaan, jadi lelaki itu pun bermasalah. Tengok-tengok lelaki itu dah ada 3, masuk anak dia 4. Contoh lagu tu. Jadi dia, anak dia baik, takkan dia nak bagi kahwin saja. Nak bagi kahwin saja, saya hang kahwin sudah. Jangan. Kena tengok kufu dulu. Orang tua-tua dulu, dia panggil apa? Merisik. Merisik kabar. Merisik kabar. Kita nak menikah orang Tanjung Mendahara tu. Ada tak kawan-kawan kita yang duduk situ? Tanya tengok. Ya. Mereka kata ada. Ya. Rumah kat mana tu lah? Dekat Tanjung Mendahara, lorong masuk tu. Belakang sekolah tu. Hang tolong pi Riki tengok dia punya macam mana cara hidup depa. Orang dulu dia merisik. Ya. Macam mana nak dapat? Dia kata bagus, keluarga depa pun bagus. Kira masjid Tanjung Mendahara tu, kira depa tu, kira hari-hari boleh main masjid. Elok. Mengaji pun rajin, bagus. Anaknya pun bagus, elok. Tak apa. Merisik dulu. Itu yang proses yang betul. Ya. Korang-korang pun sebelum nak bertunang, di mana mereka duduk, kena hantar wakil pergi tengok. Kalau tidak, kita pergi tengok sendiri. Orang tua-tua kata pergi tengok rumah tangga. Orang tua-tua dulu dia teliti bab-bab tu. Ya. Yang tu hak mereka duduk menikah, kita tengok. Alhamdulillah. Sebab mereka dah teliti pada awal. Kita dapat dulu. Tambah passion law ni, kenal pun TikTok. Zaman law ni zaman internet. Zaman internet. Orang dulu zaman cikenet. Orang kata begitulah. Zaman cikenet ni bukan ada apa. Zaman cikenet. Belah ayam, belah apa, tengok cikenet tu dia masuk. Zaman cikenet. Internet tak ada. Lah zaman internet. Dia punya global. Kita boleh dapat macam-macam. Walaupun begitu tak apa. Pastikan kita mengenal pasti adakah kufu ataupun tidak. Okey, itu yang dimasukkan dengan kufu ataupun disebutkan sebagai kafaah. Dan juga kalau dia nak pasal anak gadisnya itu kahwin juga, maka suami itu mampu untuk membayar akan mas kahwin.
Jika tidak ada satu dari empat syarat ini, syah nikah tidak sah melainkan dengan ada izin. Maknanya kalau bapa dia dengan anak dia bergaduh, dia paksa kahwin juga, hukumnya tidak sah melainkan dengan izin. Ataupun antara anak cucu dengan bakal suami juga bermusuhan, tidak sah melainkan dengan izin. Sekufu juga begitu, tidak sah melainkan dengan izin. Kan? Ataupun bakal suami mampu bayar mas kahwin, kalau dia tak bayar, tak mampu bayar mas kahwin, maka juga tidak sah. Dan juga yang kelimanya, dengan adanya mas kahwin semasa, mas kahwin tunai dan daripada wang negeri, dan jangan bakal suami itu pada orang yang memudaratkan bercampur dengannya, seperti orang yang buta atau orang tua atau sebagainya. Nak menikah dengan anak dia, pergi cari orang yang tua, anak dia muda, umur belah-belah, cari umur 70, 80, saya orang dulu-dulu lah. Buat tu tak betul ya tu. Itu juga tidak kufu. Dan jika tiada salah satu daripada syarat yang tiga ini, tidak harus dilakukan akan nikahnya itu. Okey. Apa maksud anak gadis? Maksud anak gadis itu ialah perempuan yang belum hilang akan gadisnya atau yang sudah hilang akan gadisnya dengan sebab yang lain. Lain daripada bersama laki dan perempuan. Okey, maksudnya di situ, nak abang di sini, yang gadis itu yang masih hilang, yang belum hilang akan darahnya. Atau yang hilang bukan sebab, kan, bersama dengan laki yang lain itu, contoh bersukan dan sebagainya, itu masih gadis disebut. Tapi kalau dia hilang, sama ada dengan berzina dan sebagainya, maka pada waktu itu, hukumnya bukan lagi disebut sebagai mujbir. Dia, anak dia telah melakukan maksiat dan sebagainya, tiba-tiba nak kahwin, maka pada waktu status walinya itu bukan lagi mujbir. Mujbir hanya boleh paksa anaknya kahwin yang gadis, yang masih lagi gadis. Kalau dah hilang akan gadisnya kerana dia melakukan benda yang tak baik dan sebagainya, maka di situ hukumnya dah menjadi janda, kita sebut janda. Janda ni dia wajib memberi izin pada walinya. Okey. Sungguh pun wali mujbir harus untuk menikahkan mauliahnya yang masih gadis dengan tiada izin, tapi sunat jua diminta izin daripada anak cucu yang sudah balik kerana mengambil akan hatinya. Kiranya telah diminta izin, dia diam, tidak menjawab, berarti itulah izin namanya. Dalam patah orang Arab, as-sukutu alamatur ridha. Artinya, diamnya anak gadis itu tanda menunjukkan dia itu bersetuju. Maksudnya dia bersetuju. Itu maksud alamatur ridha. Dari segi hukumnya, kalau dia dah setuju, dia diam. Diam itu maknanya dia sudah redha. Okey. Seterusnya, jika seorang perempuan yang mukallaf minta kahwinkan dia dengan seorang lelaki yang sekupu dengannya, tiba-tiba walinya yang akrab, yang hampir menjadi wali, tidak ada di tempatnya kerana musafir, atau duduk jauh 2 marhalah, atau keadaannya dalam ihram, atau enggan menjadi wali kurang daripada 3 kali. Hendaklah diangkat nikahnya oleh hakim. Sekali perempuan itu orang mendatang dari tempat lain. Bila disebut jauh 2 marhalah, tidaklah termasuk yang kurang daripada 2 marhalah. Ketika itu hakim tidak boleh menikahkan melainkan dengan ada izin wali itu. Tapi jika uzur hendak mendapatkan izin itu kerana takut dalam perjalanan dibunuh ataupun dipukul atau dirompak, bolehlah hakim menikahkan dengan tiada izin menurut pendapat Syekh Rawiyani. Adapun wali yang sudah 3 kali atau lebih enggan menikahkan mauliahnya, jadilah dia seorang yang fasik. Ketika itu berpindah kuasa wali kepada wali abad yang jauh, pada mengawinkannya tidak hakim lagi. Sekiranya perempuan meminta dikawinkan dia dengan seorang lelaki yang sekupu dengannya, harus wali mujbir menukarkan pada lelaki lain yang sekupu juga dengannya, kerana pandangan wali lebih jauh dan lebih luas. Hukum-hukum ini semua pada perempuan yang masih gadis, bagaimana telah dinyatakan. Adapun perempuan yang telah hilang akan gadisnya menjadi janda, sama ada halal atau haram, tidak diluluskan wali mujbir untuk mengawinkan dia, melainkan dengan izinnya, tidak boleh menukarkannya kepada lelaki yang lain. Okey, huraian dia, jika ada orang perempuan yang mukallaf yang telah cukup untuk ditaklifkan hukum, maksudnya dia sudah balik, dia sudah berakal, minta dikawinkan dengan seorang lelaki yang sekupu dengannya. Okey,
Tiba-tiba wali akrabnya yang hampir menjadi wali tidak ada di tempatnya kerana musafir. Kita kena ingat, wali yang mana tidak ada di tempat itu, kalau dia yang pertama, kalau dia buat wakalah wali. Yang ni kita kena ambil faham, mana-mana wali yang mewakilkan kepada orang lain untuk mengakad nikahkan anaknya ataupun mauliahnya itu, maka yang pertama kita kena faham, waktu diakad nikahnya tadi, wakil wali, wakalah wali, wali itu masih cukup syarat ya. Okey, katakan wali itu dia wakil kat Tok Imam. Tok Imam, saya wakilkan akad nikah anak saya nama sekian-sekian dengan sekian-sekian minggu. Nak menikah bila? Nak menikah minggu depan. 7 hari. Dalam masa 7 hari itu dia dah wakil siap dah. Maka Tuan Imam semasa nak menikahkan anak lelaki tadi, kena pastikan adakah wali itu masih lagi dalam cukup syarat. Pak dia nak pergi Mekah buat umrah. Ya, tak bahalah Tok Imam no. Saya nak menikah minggu depan ni. Ya, sebab saya pun tak ada nak pergi umrah, jadi saya wakil kat Tok Imam lah nikahkan anak saya. Tok Imam kata, okey saya terimalah. Ya, dengan sekian-sekian. Ya, elok nak akad nikah lepas asar kan seminggu. Pak dia duduk di Mekah. Ya. Masa nak goncang tangan tu kena pastikan bapaknya itu bukan dalam ihram. Ya. Maknanya ya, kena maklum siap-siap. Saya nak akad nikah anak pak cik ini yang wakil wali kat saya ni ya, pada sekian-sekian hari bulan, tarikh sekian-sekian, time dia sekian-sekian. Ya, standby. Ya, pukul 4 petang kami akan telefon tanya. Masa tu dia buat apa? Ya. Telefon rupanya dalam ihram. Dalam ihram. Belum lagi tahallul. Belum lagi gunting lah. Buat ihram. Buat umrah. Buat umrah masih lagi dalam kain ihram dia. Maka pada waktu itu telefon, tak dan siap ni orang ramai ni, patut pukul 4 ni kami siap dah buat umrah ni. Dengan tawaf, dengan sa'i, dengan tahlul semua cukup. Ya, tapi ramai sangat ni, lah pukul 4 ni baru duk tawaf. Tok Imam kata, okey lagu tu kita tangguh sah. Kena tunggu sampai dia telefon, 3 jam lagi clear, baru boleh goncang tangan. Kena tunggu. Ya. Kadang duk jadi benda lagu ni, anak nak menikah juga, yang buat pergi buat haji. Haji ifrat, tu dia. Jenuh. Kalau tamatuk tak apalah, siap dah. Ifrat, pakai semua. Kan? Jadi, kena tunggu sampai selesai urusan yang melibatkan dalam ihram. Ya. Cuma masalah dia, adakah selepas dia siap semua umrah, tahallul, siap. Dia buang kain ihram. Adakah dia perlu untuk mewakilkan saya lagi? Tok Imam tunggu saat tu, saya siap nanti saya wakil lain. Adakah perlu digantikan dengan wakil yang baru untuk imam, mentajdidkan yang baru, ataupun hak dia wakil dulu terputus dengan sebab dia buat ihram? So Isya. Azan kan terus. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Jadi maknanya adakah terputus dia punya wakalah walinya kepada imam ya yang nak akad nikah itu disebabkan dia melaksanakan ibadah umrah dalam kain ihram. Adakah lepas dia bergunting tahallul dan sebagainya baru dia nak mentajdidkan ataupun memperbaharui dia punya wakalah wali itu? Hukumnya ialah wakalah walinya itu tidak terputus. Ya, maksudnya dia tak perlu wakil lain lah.
Boleh terus dah. Ni duk tunggu, tak, dia baru habis, dia tak wakil lagi. Rupanya kawan-kawan dia tu, lepas abang kata dia siap tahu, dia balik lena. Lu tunggu nganga kita dalam masjid. Lepas kopi O, teh O, lepas teh O, kopi O. Lepas tu teh tarik pula tu, lepas tu campur. Nampak teh tarik pula. Kopi O, teh tarik. Hai, ni apa pukul 12 malam ni? Awak dia tak wakil lain ni. Tok Imam kata sat kita nak tengok dia wakil lain pasal dia ihram tadi. Ya, sebenarnya bila dia dah habang, dia selesai dalam ihram, dah 2 tahallul, terus boleh angkat nikah. Tak payah tunggu. Ada saksi pula, saya belajar dia kena wakil lain pasal terputui. Masa apa dia buat ihram tadi? Dia wakil dah buat ihram. Tok Imam kata, hang belajar mana? Adalah saya dengar orang kata. Pergi cari saksi lain pula. Hang ni tak dia pakai hang duduk sebelah, pakai orang lain pula. Aku belajar kata tak putui. Cuma yang tak boleh angkat pada waktu itu saja. Kalau dia pernah wakil kat kita, tak terputus. Kecuali kalau dia tarik balik. Ya, lepas tahallul, dia abang kata imam, lah macam ni Tok Imam, saya tarik balik wakil saya. Yang tu betul. Yang tu terputus. Ya. Sebab wali itu ialah walinya. Ya, contoh bapaknya, dia boleh bagi kat orang bila-bila dan dia boleh tarik balik. Dia boleh tarik balik. Dia kata saya tarik balik. Jadi wali dia boleh tarik balik. Bila-bila masa walaupun dia dah wakil. Dia kata nak bagi orang lain pula angkat. Dia kata nak bagi cucu dia angkat nikah. Cucu. Wakil kat cucu. Angkat. Tok Imam kena ada sebab Tok Imam ni belum berdaftar. Tok Imam yang nak sign tak kena nak keluar sijil tu. Kalau Tok Imam dia tak mau tu, nikah sendiri. Cuma tang nak goncang tu. Tang nak goncang. Goncang mesti bukan pegang tangan. Kan? Bukan mesti goncang pegang tangan. Tapi kita ni bila pegang tu dia macam dia masuk lain tu. Dia rasa lain tu yang kita duk pegang goncang tu. Sebenarnya tak pegang, tak apa. Aku nikahkan, akan nikah. Duk tang tu. Ya, aku terima nikahnya. Kan? Najak siap tu. No? Najak siap tu. Awak lama-lama pun lupa ni cara ni nak kena peringat lain bah. Ada nak peringat lain. Tak apa, yang boleh peringat lah. Kan? Okey. Nak kena goncang kan? Digoncang. Goncang, pegang. Kita pegang nak bagi kita ada dia punya kemasukan itu lain, serasian itu. Ya, lepas tu dia kata apa? Lah macam ni, Tok Imam, saya tarik balik hak saya wakil kata Imam tu. Cuma saya nak wakil kepada cucu saya akad nikah anak saya. Contoh janda lah anak dia tu. Ya. Boleh tak seorang Tok Wan kepada seorang ibu yang ada seorang anak? 3 generasi lah. Tok Wan, mak dia, anak dia. Boleh tak Tok Wan ni, ya, dia kata macam ni lah, aku nak wakil kepada anak dia angkat nikah. Dalam prinsip asas, kita kena faham, anak seorang perempuan tidak boleh menjadi wali nikah. Dalam asasnya, kita sebut seorang perempuan yang ada anaknya tak boleh jadi wali nikah dia. Tetapi boleh tak bapa pada perempuan tadi mewakilkan kepada anak perempuan itu, iaitu cucunya, untuk mengakad nikah sebagai wakil. Pening juga tu. Tapi tak apa. Tok Wan wakil kepada cucu angkat nikah mak dia. Mak pada cucu dia. Wakil nikah boleh. Sebab bila dia wakil nikah, cucu tu bukan wali, wakil wali. Macam wakil kat Tok Imam lah. Bukan Tok Imam tu wali kepada perempuan tadi, dia hanya wakil. Jadi wakil itu boleh. Wakil itu boleh. Jadi anak itu boleh untuk mengakad nikahkan maknya, bukan atas asas dia anak kepada maknya, tetapi dia adalah wakil wali. Itu pertama. Tapi ada beberapa keadaan anak boleh angkat nikah mak dia. Walaupun asalnya tak boleh, tapi dalam beberapa keadaan boleh. Contoh dia macam mana? Masa dia angkat nikah mak dia, dia adalah anak mak dia, menjadi wali.
Dan dia menjadi wali kepada mak dia bukan sebab dia itu anak mak dia. Tapi dia menjadi wali sebab dia anak pak menakan mak dia. Maknanya, mak dia kahwin dengan anak pak menakan mak dia. Jadi, anak pak menakan mak dia jadi sepupu lah. Mak dia kahwin dengan sepupu. Jadi, melahirkan dia. Dia tu memang anak mak dia. Tapi dalam masa yang sama, dia juga adalah anak pada pak menakan mak dia. Sepupu boleh menjadi wali. Anak pada sepupu boleh menjadi wali. Dia akad nikah tadi adalah dalam keadaan dia bukan anak mak dia. Walaupun dia adalah anak mak dia. Aku ni. Lagi balik kedai kopi kan? Dia akad nikah. Dia anak mak dia. Tapi dia akad nikah bukan sebab dia anak mak dia. Dia akad nikah sebab dia anak pak menakan mak dia. Dia pakai dua topi lah maksudnya. Topi mak dia satu, topi pak menakan satu. Tapi masa nak akad nikah tu, dia pakai topi pak menakan dia. Macam Tok Imam lah, banyak topi. Tok Imam sebagai musi jatuh kuasa qaryah. Tok Imam sebagai penolong pendaftar. Tok Imam sebagai imam semayang. 3 topi. Waktu semayang, imam semayang. Waktu akad nikah, penolong pendaftar. Waktu imam mengimamkan semayang, kalau di jabatan agama, dia di bawah bahagian masjid. Dia punya bahagian masjid. Tapi kalau imam angkat nikah, goncang-goncang di bawah saya. Contoh itu. Sebab saya jaga bahagian orang nikah. Jadi maknanya topi lain lah. Tapi imam yang sama. Ya, imam yang sama. Jadi maknanya itu, dia pakai 2 topi. Yang pertama anak mak dia, yang kedua anak pak menakan dia. Masa akad nikah dia guna topi anak pak menakan. Boleh? Dia kata mana boleh anak akad nikah mak? Memang hukum tak boleh. Tapi dia pakai topi lain. Dia pakai topi lain. Ataupun anak dia seorang hakim ataupun qadhi. Satu daerah tu, mak dia tak ada wali, kena akad nikah wali hakim. Anak dia adalah hakim. Maka masa akad nikah tadi, anak itu pakai topi hakim. Kita dalam keadaan tertentu lah. Kesesuaian lah. Macam tuan-tuan main masjid. Kita pakai cara main masjid. Tuan-tuan pergi main badminton, main bola. Takkan pakai jubah. Mesti kena pakai cara. Masa keadaan tu lah. Kan? Tuan-tuan berenang. Takkan pakai kain pelikat. Kan? Selam-selam kain timbui. Tuan tak timbui. Timbui-timbui. Tuan tak ada kain. Kawat. Pasal apa? Pakailah bagi elok. Pakai seluar, pakai baju bagi elok. Maksudnya dia ada kesesuaiannya. Waktu yang tertentu. Waktu yang tertentu. Ya. Ya. Dia hakim boleh. Penolong daftar tak boleh ya. Penolong daftar ni dia adalah kuasa yang melibatkan kita bagi tauliah untuk mengakad nikah wali biasa. Kalau yang melibatkan mak kita, kalau kita hakim. Hakim ni makna apa? Hakim ini ialah al-hakimu waliyun man la waliyalah. Hakim ni ialah wakil kepada sultan. Sultan ni ketua agama. Jadi dia berhak dari segi agama, Tuanku Sultan ni ialah ketua agama, mewakilkan kepada orang yang lain untuk mengakad nikah. Itu dipanggil wali hakim ataupun wali sultan. Kalau penolong pendaftar macam imam ni, dia boleh angkat nikah, tapi untuk wakil dalam keadaan wali biasa. Kalau mak Tok Imam nak nikah, Tok Imam tak boleh angkat nikah. Kecuali kalau Tok Imam dapat tauliah wali hakim untuk nikah, gunakan wali hakim. Kalau wali biasa boleh, tapi atas wakil tadi lah. Atas wakil boleh kan? Atas wakil boleh. Dia boleh wakil. Dia boleh wakil kat kita sebab kita angkat nikah ni bukan kita adalah belum daftar dia. Belum daftar dia maksudnya nak daftar tu. Kita angkat nikah tu bukan sebab belum daftar. Kita angkat nikah sebab wakil kat kita. Wakil. Jadi Tok Imam tu angkat nikah mak dia bukan sebab imam itu adalah anak mak dia, tapi sebab wakil Tok Wan wakil kat kita. Tok Wan kata batang Tok Imam dah angkat nikah lah mak hang ni. Aku wakilkan untuk angkat nikah. Jadi bila kita angkat nikah nanti atas aku terima wakil.
Bukan aku nikah sebab aku anakmu. Aku nikahkan akad nikah kerana aku walimu. Tak boleh. Aku akad nikahkan nikah dengan berwakil walinya akan daku. Jadi boleh akad nikah berwakil walinya akan daku. Maksudnya imam akad nikah ini macam orang biasa. Dia akad nikah tu sebab apa? Sebab diwakilkan atasnya. Itu adalah kitab fatwa. Fatwa. Dan ni tak nak. Saya duk cakap ni tuan-tuan jangan kata semua ada sini. Bagi tuan-tuan tengok apa? Baru 2 muka surat. Bukan baru 2 baris tapi cakap banyak. Hak 2 baris di sini. Hak cakap banyak tu saya ambil kitab lain lah. Kitab lain lah. Memang 2 baris saya baca. Tapi hak saya duk cakap ceramah ni saya ambil kitab lain. Rujukan lain. Matlul Badrain. Kitab Fi Al-Manhaji. Wahbah Az-Zuhaili. Al-Masjid Al-Imam Al-Jaziri. Banyak kitab yang saya sebut-sebut tu saya himpun-himpun lah. Himpun. Jadi maksudnya dia kesimpulan lagu tu. Yang hak wali anak menjadi wakil wali itu dalam fatwa. Dalam fatwa. Sebab saya masa buat PhD itu memang saya mengkaji fatwa. Kaedah istinbat hukum fatwa. Jadi ada soalan di situ. Dia tanya adakah anak boleh menjadi wali kepada ibunya? Jawapan asalnya ialah anak tidak boleh menjadi wali kepada nikah ibunya. Adakah anak boleh menjadi wakil wali? Jawapan dia boleh. Adakah anak itu boleh menjadi wali dalam keadaan tertentu? Macam tadi. Iaitu anak tadi pakai topi, bukan anak pada mak dia, tetapi anak pak menakan. Mak dia. Mak dia kahwin sepupu. Ataupun anak dia qadi, hakim. Boleh angkat nikah atas qadi atau hakim. Aku nikah akan nikah sebab dia tauliah daripada Tuanku Sultan, Ulil Amri, ketua agama di satu tempat. Macam kita kalau di Thailand, dia ada naib qadi dan sebagainya, yang dilantik itu boleh untuk akad nikah orang yang tidak ada wali. Ataupun berlakunya wati syubhah. Tapi yang ni dia punya huraian dia akad nikah mak dia dalam keadaan dia sedara wati syubhah. Yang ni jarang-jarang lah kalau nak sebut. Dia akad nikah mak dia, tapi dia sedara dalam wati syubhah. Ya, sedara dalam wati syubhah. Ya. Maksud dia macam mana? Sedara wati syubhah dengan mak dia. Tok Wan dia beranakkan mak dia, benih Tok Wan dia. Okey, keluar. Tok Wan dia keluar mak dia. Tiba-tiba Tok Wan dia wati syubhah dengan mak dia, keluar dia. Ni pelik ni. Tapi dalam hukum dia ada, dia panggil fa'ilun. Dia wati syubhah ni dia ada kategori. Fa'ilun ni maksudnya dia buat sesuatu itu memang dia tak tahu benda tu. Orang tua-tua dulu kata tersilap bilik, tersilap tirai, tersilap apa tu. Itu wati syubhah yang tak akad nikah. Tak akad nikah. Ada yang wati syubhah yang akad nikah. Contohnya wali tak cukup syarat, saksi tak cukup syarat. Itu juga wati syubhah, nikah fasid. Nikah yang rosak. Nak sebutkan wati syubhah, mungkin disebabkan oleh mereka tak tahu benda tu, ingat kahwin itu sah, tapi tiba-tiba kahwin tak sah. Tapi kalau mereka pergi Thailand, gunakan syndicate dalam fatwa sebut. Kalau pergi Thailand, gunakan syndicate, dan mereka tahu bahawa syndicate itu adalah palsu, maka nikah itu walaupun berlaku tiba-tiba tak cukup syarat, anak tadi zina. Anak zina sebab mereka tahu nikah itu adalah gunakan syndicate yang palsu. Tapi kalau mereka pergi nikah, contoh, mereka pun yakin nikah itu sah, yang sedang berlaku, tiba-tiba nikah itu tidak sah, maka nikah itu nama dia wati syubhah. Wati syubhah ni maksud dia apa? Boleh dibinkan, boleh dinasabkan, boleh hal lain dapat lah. Faraid dan sebagainya lah, dapat lah. Tapi dalam keadaan mereka yakin nikah itu sah tanpa menggunakan syndicate. Itu dalam fatwa. Kalau guna syndicate palsu, tiba-tiba tak sah, habis. Itu semua adalah zina. Dia beza tu. Tu beringat kalau pergi nikah sana tu kena beringat. Dia punya hukum dia bukan semua boleh sabitkan anak kepada pasangan tersebut. Tok Wan dia beranakkan mak dia. Benih mak dia, Tok Wan dia. Tiba-tiba mak dia beranak dia, benih Tok Wan dia juga. Itu dalam kategori yang tak berlaku lah. Dan jarang, mungkin tak berlaku lah kita sebut. Tapi hukum dia ada di situ.
Itu yang melibatkan wali. Dia ada pendetiran. Melibatkan macam mana yang anak tadi boleh jadi wali dan macam mana anak itu tak boleh menjadi wali. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, takat ni dulu kita sambung pada perjumpaan yang berikutnya. Ada panjang lagi yang nak cerita tentang berkaitan dengan wali akrab, wali abad, yang mana akrab, yang mana abad, yang mana jauh, yang mana dekat. Yang mana yang melibatkan wali ini, dia banyak berlaku dalam masyarakat kita, yang tukar wali, yang silap wali. Kan? Ada. Kan? Silap wali, tukar wali ada. Bukan di sini, baru ni di mana. Siapa main jumpa saya dapat. Ayah dia tak boleh main kat nikah. Bagi abang dia. Wih, mudah sangat pergi tukar. Ayah dia tak boleh main, kalut. Wih, duk menega. Contohlah, duk menega. Kalut. Lah tengok abang dia ada kot. Saksi kata imam terus abang pun abang, yang penting wali. Nikah itu tidak sah. Sebab bapaknya masih ada, kenapa dia ambil abang? Dah bapak tak boleh mai. Tak boleh mai itu dalam keadaan yang macam mana? Adakah dia hilang kelayakan? Dan sebagainya. Duk menega. Contoh. Jadi ini antara benda yang nak akad nikah, bukan imam saja yang kena tahu hukum hakam. Saksi pun kena tahu. Hak dua orang tu. Dan maaf hak saya sebut dulu, saksi kalau hak jenis pakai hak telinga tu, kalau tiba-tiba nak akad nikah, dia terlupa bawa. Tu imam kata hampir ambil balik. Pasal apa? Jenuh terima nikah kawan tu, tak dengar. Tidak sah saksi yang pekak. Nanti kita sebut banyak benda lagi yang ada kaitan yang berlaku kadang-kadang mata kelabu, macam mana sifat mata yang perlu ada jadi saksi. Tu imam kena cek semua tu. Mata dia, telinga dia, bahasa dia faham ke tak. Semua benda tu. Bukan imam saja peranan, saksi pun kena ada. Dan orang yang dengar akad nikah pun dia perlu tahu juga. Bila saksi kata kita tukar ambil abang dia, hak kita mengaji, apa tak boleh tukar. Pak dia duk ada lagi, aku tengok tadi duk menega. Dia kata dah pak dia tak mau main. Senang kira lah kita angkat terus. Tak boleh. Dia ada hukum makam dia. InsyaAllah kita jumpa tuan-tuan dalam perjumpaan-perjumpaan yang berikutnya. Moga ada manfaatnya. Alhamdulillah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan fi ni'amu kafi wa rabbana alhamdu kama yanbaghi fi shika wa amsani. Ya mu'allim Ibrahim hikmata alimna ya mufahim Sulaiman fahimna fahimna Sulaiman kula atana hukma wa ilma saqana ma adau tajibalu sabbihna wa kunna fa'ilin ya rabb Sulaiman ya rabb Ibrahim ya rabb Musa wa Isa wa ya rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akhrishna min dhulmatil jahli min bi rahmatika ya rahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya rahim. Allahumma nawwirna bi nuri ilmika wa bi nasiyam bi rahmatika ya rahim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa mursalin bi rahmatika ya rahim. Allahumma ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين الحمد لله